Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Syafihani dan mari kita lihat rangkuman yang menarik yang berlaku sepanjang minggu ini dalam arena teknologi. Pada hari Isnin yang lalu, menyaksikan yang mana pelancaran siri OnePlus 9 untuk pasaran Malaysia. Siri ini membawakan model OnePlus 9 dan juga OnePlus 9 Pro yang menggunakan chip Snapdragon 888 dan sistem Hasselblad gabungan 48, 50 dan 2 megapiksel. Membezakan peranti adalah skrin 6.55 inci FHD Plus untuk versi biasa dan 6.7 inci QHD Plus untuk versi Pro. Bagi yang meminat, OnePlus 9 boleh didapati pada harga RM3,699 sementara OnePlus 9 Pro pula berharga RM4,299. Bukan itu sahaja, OnePlus Watch juga ditawarkan pada harga RM699 seutas. Dari segi spesifikasi, ia hadir dengan skrin 1.39 inci AMOLED, kebolehan mengesan tahap kepekatan oksigen dalam darah SpO2 dan bateri 402 mAh. Apple akhirnya mengumumkan kemas kini kepada Apple Music yang kini menyokong penstriman audio nirhilang dan juga audio spatial. Untuk menikmatinya, pengguna memerlukan aksesori audio dengan chip H1 atau W1. Penawaran ini boleh diakses secara percuma. Namun, untuk pelan Apple Music, ia boleh dilanggan pada harga bermula RM6.90 untuk pelajar, RM14.90 untuk pengguna biasa dan RM22.90 untuk pelan keluarga. Tidak ketinggalan juga, Amazon Music turut melancarkan sokongan audio nirhilang tanpa bayaran tambahan. Bagi anda yang menggunakan Amazon Music Unlimited, maka anda boleh menikmati pengalaman audio ini yang lebih berkualiti. Namun, tarikh penawaran ini masih belum diumumkan. Gojek dan Tokopedia kini telah bergabung sebagai syarikat konglomerat terbesar di Asia Tenggara yang dipanggil sebagai GoTo. Dengan penggabungan ini, nampaknya GoTo sudah memegang majoriti pegangan pasaran dalam sektor surupandu, penghantaran barangan, kewangan digital dan juga ruang atas talian di Indonesia. Buat masa ini, tiada lagi perancangan dalam menggabungkan kedua produk mereka dan mereka masih bergerak dalam entiti sedia ada. Dalam arena teknologi tempatan, GrabPay telah pun mengaktifkan ciri pembayaran duit now QR pada aplikasi mereka. Melaluinya, urusan transaksi pembayaran akan menjadi lebih mudah. Setakat ini, integrasi ini hanya disokong untuk akaun perusahaan sahaja. Bermula 1 Jun ini, kredit e-belia sebanyak RM150 akan ditawarkan melalui dompet digital BigPay, Boost, ShopeePay dan juga TNG e-wallet. Bagi pelajar yang layak menerimanya, kredit ini perlu digunakan sebelum 31 Julai 2021. Menteri Penyelaras Vaksin COVID-19, Khairy Jamaluddin mengumumkan bahawa pendaftaran vaksinasi AstraZeneca kini dibuka sekali lagi untuk individu yang berumur 60 tahun dan ke atas sahaja. Pendaftaran boleh dilakukan melalui laman web JKJAV dan juga klinik-klinik komuniti yang akan dikenal pasti. Untuk berita hari Selasa pula, Realme Narzo 30 sudah boleh didapati pada harga RM699. Dari segi spesifikasi, ia dikuasakan dengan chip MediaTek Helio G95, bateri 5000 mAh dan juga sistem track camera gabungan 48, 2 dan 2 megapiksel. Seterusnya, Oppo pula menampilkan peranti terbaru yang dinamakan sebagai Oppo A74 4G. Peranti ini menampilkan skrin yang lebih kecil selain dilengkapi dengan chip Snapdragon 662, bateri 5000 mAh dan juga kamera dengan sensor utama 48 megapiksel. Bagi yang berminat, ia dijual pada harga RM899 sebuah. Berita baik untuk pemilik Apple Watch di Malaysia, ciri bacaan ECG akhirnya akan boleh diaktifkan. Bagi anda yang tidak mengetahui, Apple Watch boleh memberikan amaran serangan jantung sebelum ia berlaku. Setakat ini, ciri ini boleh didapatkan melalui kemas kini Watch OS 7.5 Beta 3. Bagi majikan di Selangor, Kerajaan Selangor kini telah membuka laman pendaftaran untuk majikan membeli vaksin menerusi laman Selangkah Vax. Sebelum ini, Selangor mengumumkan akan memberi di antara 3 hingga 5 juta dos vaksin COVID-19 bagi memendung penularan wabak pada Januari lalu. Pada hari Rabu, dalam acara Google I.O. pula, terdapat beberapa kemas kini ditawarkan termasuk penawaran antarmuka terbaru yang dinamakan sebagai Material U. Antarmuka ini memfokuskan kebebasan kepada semua pengguna dalam memilih rekaan dan warna mengikut citarasa pengguna. Selain daripada pewarnaan, ia juga turut menyertakan sejumlah ciri-ciri visual lain seperti animasi dan juga cara pengguna berinteraksi. Mengenai kemas kini Android 12 juga, ia menyertakan papan pemuka privasi seakan iOS. Melalui ciri ini, pengguna mempunyai akses dan kawalan lebih mendalam untuk semua akses kebenaran dalam sistem. Sementara untuk Google Maps pula, ia kini hadir dengan papan tanda, nama jalan, nama lorong pada ciri realiti terimbul mereka.
Google Smart Canvas juga diperkenalkan. Ia dijangka akan memfokuskan kepada era baharu kolaborasi dengan sejumlah ciri-ciri baharu menerusi Google Workspace. Selain itu, Google kini mengumumkan mereka akan mengintegrasikan ciri panggilan video Google Meet terus ke dalam Google Docs. Dengan integrasi ini, ia akan memudahkan anda melakukan kolaborasi selain turut berinteraksi dan membincangkannya pada waktu yang sama. Di dalam acara Google I.O. juga memperlihatkan projek Starline. Ia menampilkan sesi telesidang yang lebih realistik yang mana memaparkan video seakan 3D. Buat masa ini, projek ini masih lagi di peringkat ujian dan dijangka akan berguna untuk industri perubatan, perniagaan dan media. Lambda atau Language Model for Dialogue Applications diperlihatkan. Ia dilatih untuk memahami dengan lebih baik perbualan teknologi dengan manusia. Melaluinya juga, pembantu maya Google selepas ini boleh memahami arahan yang lebih tepat. Untuk WOS pula, ia menampilkan rekaan baharu material design bermula dengan aplikasi tersendiri Google seperti Google Maps dan penggunaan mendengar lagu di YouTube Music terus daripada jam. Dalam arena teknologi peranti, Poco M3 Pro 5G kini rasmi dengan janaan chip MediaTek Dimensity 700. Untuk rakaman gambar, ia menawarkan sistem tri-camera dengan sensor utama 48 megapiksel. Huawei FreeBuds 4 pula dilancarkan. Ia dijana dengan chip Kirin A1 khusus untuk audio dan dilengkapi dengan sokongan kadar pendam 90 milisaat untuk menikmati permainan video. Buat masa ini, Huawei FreeBuds 4 hanya ditawarkan di China sahaja. Beralih ke berita teknologi hari Khamis, siri Galaxy F kini diperluaskan lagi dengan penawaran baharu menerusi pengenalan Samsung Galaxy F52 5G. Melengkapkan peranti adalah chip Snapdragon 750G, bateri 4500 mAh dan juga sistem quad kamera 64 megapiksel. Huawei pula membawakan beberapa peranti terbaru termasuk Huawei MateBook 16. Ia hadir dalam dua versi berbeza, iaitu AMD Ryzen 7 5800H dan AMD Ryzen 5 5600H. Selain itu, Huawei turut memperkenalkan dua buah paparan skrin yang dinamakan sebagai Huawei MateView dan Huawei MateView GT. Untuk Huawei MateView, ia adalah sebuah paparan IPS bersaiz 28.2 inci yang mempunyai resolusi UHD. Manakala Huawei MateView GT pula ialah sebuah paparan skrin gaming dengan sejumlah ciri-ciri dan rekaan yang agak unik. Qualcomm kini hadir dengan modem yang telah ditambah baik berbanding versi sebelum ini iaitu Qualcomm Snapdragon X65. Ia hadir dengan slot M2 yang membolehkannya digunakan dalam komputer desktop, komputer riba dan tablet. Dengan ini, kesemua peranti ini boleh mula mengakses rangkaian 5G secara terus. Jam tangan pintar Realme Watch 2 Pro ditawarkan pada harga RM299. Ia akan mula diedarkan bermula 29 Mei kelak. Realme Buds Wireless 2 dan Buds Wireless 2 Neo juga telah diperkenalkan dengan rekaan gelung leher bersama fon jenis dalam telinga. Bagi yang berminat, ia boleh mula didapati pada harga RM199 untuk Buds Wireless 2 dan RM99 untuk versi Neo. Tidak ketinggalan, Vivo turut melancarkan aksesori audio yang dinamakan sebagai Vivo TWS2. Dari segi rekaan, ia hadir dengan rekaan fon jenis dalam telinga bertangkai bersama port pengecas yang berbentuk bujur selain turut menyokong sistem pembatalan hingar. Zoom mengumumkan Zoom Events sebagai platform penstreaman langsung berbayar. Menerusi Zoom Events, pengguna boleh menganjurkan konsert, mesyuarat, persidangan dan kelas mengajar atas talian berbayar. Hari Jumaat pula menyaksikan yang mana Xiaomi telah membawa masuk Redmi Note 10 Pro 5G dan Note 10S untuk pasaran Malaysia. Untuk Redmi Note 10 Pro 5G, ia dikuasakan dengan chip MediaTek Dimensity 700 selain menampilkan sokongan Screen Adaptive Sync 90Hz. Ia juga dilengkapi dengan kamera belakang gabungan 48, 2 dan 2 megapiksel dan bateri 5000 mAh. Bagi yang berminat, peranti ini dijual pada harga RM799. Sementara Redmi Note 10S pula, ia dijana dengan chip MediaTek Helio G95 yang dipadankan dengan kamera gabungan 64, 82 dan 2 megapiksel dan juga bateri 5000 mAh. Peranti ini dikatakan adalah variasi di tengah-tengah di antara Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro yang mana boleh didapati pada harga RM899 sebuah. Seterusnya, Xiaomi kini turut hadir dengan 4 televisyen pintar baru iaitu siri Mi TV P1 dan Mi TV Q1 75 inci. Bercerita mengenai Xiaomi Mi TV Q1 dahulu, ia dilengkapi dengan skrin 75 inci QLED yang menyokong resolusi 4K. Untuk operasi pula, ia menggunakan sistem operasi Android TV 10 selain menyokong mod kadar bingkai tinggi yang disokong konsol Xbox Series X.
Untuk mendapatkannya, harga jualan peranti adalah RM7,999 dan boleh dipratempah bermula 6 Jun 2021. Beralih ke siri Mi TV P1 pula, ia membawakan kepada anda 3 pilihan saiz iaitu 32 dan 55 inci. Setiap panel adalah jenis LED dan menyokong resolusi sehingga 4K UHD. Bagi yang berminat, pratempah siri ini akan dibuka pada 6 Jun 2021 dengan harga bermula RM999. Selain itu, Snapchat juga telah mengumumkan sejumlah perkara menarik termasuk penawaran Snap Spectacles 4 yang hadir dengan fungsi realiti terimbuh melalui fungsi AR lenses yang hanya ditawarkan pada pencipta kandungan. Snapchat juga mengumumkan Story Studio. Penawaran ini memfokuskan penyuntingan video dengan mudah terus pada telefon pintar. Pengguna seterusnya boleh mengeksport kandungan dan memuat naiknya ke sebarang platform yang diinginkan. Clubhouse pula kini sudah mula tersedia untuk pengguna Android. Bagi anda yang menggunakan peranti Android, muat turun aplikasi ini dan mula mendaftar nama pengguna sebelum menerima jemputan daripada rakan-rakan untuk menggunakannya. Takar teknologi membangunkan sejarah pintar Sajdah. Menarik pada sejarah ini, ia mempunyai skrin LED terbina dan boleh memaparkan tutorial bacaan solat dan ayat-ayat Al-Quran dalam bahasa Inggeris dan Arab. Akhir sekali, SKMM mengeluarkan notis kepada sejumlah penyedia perkhidmatan yang masih membuat promosi mengelirukan seperti penawaran pelan tanpa had. Tetapi sebaliknya, ia hadir dengan FUP tersendiri yang tidak dimaklumkan kepada pengguna secara terang. Jadi itu sahaja rangkuman menarik yang boleh kita lihat sepanjang minggu ini. Di kesempatan ini, kami dari Amans ingin mengucapkan selamat Hari Raya dan marilah sama-sama kita mematuhi SOP di sepanjang musim PKP ini. Bagi anda yang meminati perkembangan teknologi, jangan lepaskan peluang untuk menonton kandungan menarik di Amans. Ikuti video penawaran menarik pada peranti OnePlus 9 dan OnePlus Watch. Konsep seakan One UI daripada Samsung yang mana atas ke bawah, kiri dan kanan ia terasa lancar tetapi mempunyai pengalaman yang lebih baik berbanding jam yang asas seperti ini. Tapi kita kena lihat dulu bagaimanakah OnePlus Malaysia akan menjual jam ini kerana atau saksikan juga video mengenai Realme Narzo 30 yang dikatakan hadir dengan grafik ultra. Agak menarik jika nak dibandingkan dengan sebelum-sebelum ni. Kemudian kadar bingkai pula boleh diubah mencecah max. Cumanya, anda hanya boleh memilih kadar bingkai max ini ketika anda bermain pada grafik low, medium dan balance sahaja.